لنبي كريم آل كرام فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada petang ini untuk kita mendengar beberapa ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW bagi kita mengetahui apakah yang patut kita buat di atas muka bumi Allah SWT yang sementara ini sebelum kita balik bertemu dengan Allah SWT. Alhamdulillah, kita sudah berada pada hari yang ke-28 dan malam ni malam 29 Ramadan. Kalaulah kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk menentukan pahala, rasa-rasa kita di mana? Adakah kita makbul, jaid jiddan, jaid ataupun mumtaz? Mudah-mudahan mumtaz. Nak tengok macam mana Allah SWT kita pandang kita. Semayang kita, berjamaah kita, puasa kita, panca indera kita, sedekah kita, zikir kita, Quran kita, sepanjang bulan Ramadan ni Allah berikan kepada kita peluang untuk kita beribadat kepadanya, dan Allah SWT yang akan berikan kepadanya, iaitu kepada kita pahala-pahalanya, ya. Jadi tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, mudah-mudahan keluar daripada Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Macam mana kita rasa takut nak buka puasa walaupun kita seorang-seorang, begitu juga kita kena rasa keluar daripada Ramadan, masa Syawal besok ni kita takut nak buat salah, nak buat silap, nak buat dosa dengan Allah SWT. Merasakan bahawa Allah ni melihat kita, merasakan bahawa Allah Ta'ala ni ada di mana-mana, hingga kan tidak ada satu niat pun untuk kita nak melawan Allah, hingga kan tidak ada satu niat pun kita nak buat dosa dengan Allah SWT dan juga melawan perintah Allah SWT. Allah suruh semayang, kita semayang. Allah suruh baca Quran, kita baca Quran. Kita dah dilatih oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan keluar daripada Ramadan inilah jiwa kita, jiwa rajin semayang, jiwa nak kita katakan nak semayang berjamaah, jiwa nak puasa Senin Khamis, jiwa nak bertadarus, jiwa nak berzikir. Tak ada alasan rupanya bagi kita ni, setelah kita di training 30 hari dalam bulan Ramadan ni, patutnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak melakukan ibadat kepada Allah SWT. Macam kita duduk training dalam polis, dalam tentera 6 bulan, kena lanyak dan sebagainya, bangun pagi, kawat kaki, letih, panas, terbakar. Supaya apa? Supaya keluar daripada camp besok ni kita merasakan kerja-kerja kecil tu, terbakar sikit tu apa ada hal, peluh sikit ni apa ada hal. Dulu kita dah pernah keteruk kena dah. Itu juga Allah. Itu juga dalam bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita kepayahan.
Tapi bagi siapa yang berjaya menghadapi kesusahan Ramadan ini, ganjaran besar yang Allah berikan kepada kita. Terutama sekali dalam bab puasa dan sebagainya. Dan pahala yang seterusnya yang Allah berikan kepada kita melalui hadis ini, cerita yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, macam mana umat aku ni, umat terdahulu ni umur dia panjang-panjang, umat aku ni semua pendek-pendek, macam mana ni, mesti dia orang ni tak dapat masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Nak banding dengan ulama kita katakan umat yang terdahulu, umur yang panjang-panjang, Nabi Nuh 900 tahun, 1000 tahun. Maka Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam. Satu malam, itu malam Lailatul Qadar, sebagai ganti bagi umur kita yang mungkin pendek. Itu pun kalau kita tak ambil, ada orang tak ambil kisah pun Lailatul Qadar. Itulah hikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, hadiah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beribadat pada malam tersebut, maka dapat pahala 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun lepas. Lepas tu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, kita memburu Ramadan. Kita bukan mencari. Dalam ayat Quran tu dia bukan perkataan mencari, tapi memburu. Tuan-tuan boleh bayang tak memburu ni macam mana? Adakah tengah tidur memburu boleh tidur? Kalau setakat memburu boleh tidur, tu bukan buru. Tengah buru ni boleh tidur, lena lagi dan sebagainya. Tu tak memburu. Kita baca Quran, zikir, cari, baca apa kelebihan 10 malam yang terakhir Ramadan. Dan yang seterusnya, kita kena banyak doa. Banyak doa kepada Allah SWT sepanjang dalam bulan Ramadan, sebab disebutkan dalam bulan Ramadan ini semua doa akan diterima oleh Allah SWT. Kita dah baca tadi. Antara saya suka untuk baca pada hari ini iaitu doa yang mustajab. Doa yang mustajab, yang diterima. Abban bin Usman daripada ayahnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca di waktu pagi, man qala hina yusabbih bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim salasatu marrat thumma yusbih bala'ul hatta yusri wa in qalaha hina yusri lam yusibu bala hatta yusabbih. Siapa yang baca bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim 3 kali, maka tidak akan terkena bala sehingga petang. Dan siapa yang membaca ketika petang, maka tidak akan terkena bala sehingga besok pagi. Artinya dengan nama Allah yang tidak ada bahaya, tidak akan berbahaya segala sesuatu di langit dan di bumi bila disebut nama Allah, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebab tu kita ni doa ni ada dalam maksurah. Imam Hasan Al-Banna dah bukukan doa-doa yang maksur. Maksur ni terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Dan ketika Abban terkena penyakit angin ahmad atau stroke, ditanya bagaimana hadis yang anda terangkan kepada kami itu. Jawabnya, demi Allah yang tidak berdusta, demi Allah saya tidak berdusta,
Tetapi ketika Allah mentakdirkan saya terkena angin ahmar itu, maka dilupakan terhadap doa ini, iaitu tidak membacanya. Macam mana kau dulu kata siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim ni takkan kena bala. Tiba-tiba kau kena stroke pula. Kena stroke pula. Betul apa yang aku cakap tadi, apa yang melalui Rasulullah memang betul hadis tersebut. Tetapi pada hari tersebut aku terlupa nak baca doa ni. Penyakit yang disebutkan sebelah ataupun menyebabkan sebelah atau sebahagian anggota mati kerana tekanan darah tinggi ataupun angin. Ini disebutkan. Ni hari pertama kita dapat baca istiqamah kita, bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dah ada dah dalam surat. Malam kita dah baca hadis Nabi SAW. Nabi kata siapa yang baca astaghfirullahalazim, 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 tu bagus dah. Tapi kalau siapa yang baca penghulu istighfar, siapa yang baca penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika ma istata', a'udzubika min syarri ma sana', a'buduka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca sekali bersamaan dengan istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 1000 kali. Tu penghulu istighfar ada dalam kitab ataupun dalam zikir maksurat. Ni cuma kita ulang balik je untuk petang ni, untuk kita ni menghadapi malam ni sekarang, malam 29. Dah tinggal 2 je ni malam ni. Malam 29 dengan malam raya. Kita cuba je lah malam 29. Mudah-mudahan dapat pahala ataupun dapat jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Paling kurang pun kata ulama bacalah qul huwallahu ahad 3 kali. Kamu dapat pahala bacakan Quran, khatam Quran 1000 bulan. Malam tiap-tiap malam patutnya kamu sedekahkan RM10, RM10, RM10. Malam tu kalau malam tu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kamu dapat pahala RM1000 atau RM10 kali dengan 1000. Itu juga jangan tinggal solat tarawih. Solat tarawih pada malam 10 malam terakhir patutnya kata ulama jangan tinggal. Kalaulah malam tu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kamu akan dapat pahala solat tarawih kali dengan 1000 bulan. Ini kadang-kadang tu yang waktu yang last ni yang payah. Time ni lah nak cari benda macam-macam lagi. Ini ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu tadi. Yang kedua, Nafi' bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya menyaksikan ketika Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang mengeluh, ya Rasulullah, saya menderita kekurangan rezeki penghasilanku. Maka sabda Nabi SAW, fa aina anta min salatil malaikat wa tasbih halaik fala bihi yarzuqu. Di manakah kamu dari solat zikirnya atau solatnya malaikat dan tasbihnya semua makhluk yang dengan itu mereka mendapat rezeki? Kau tak pernah amal ke selawat atau zikir malaikat dan zikir yang dibaca oleh semua makhluk untuk dapat rezeki? Dia bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Nabi kata, bacalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 marrah. Apakah itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, bacalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim
astaghfirullah dibaca 100 kali di antara solat sunat fajar sehingga solat subuh, iaitu di antara solat sunat subuh sehingga semayang subuh, maka dunia akan datang kepada kamu dengan merendah-rendah. Nabi pernah ajar rupanya kita ni kalau nak rezeki murah kena baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Bila ya Rasulullah? Antara solat sunat subuh sampai nak waktu orang qamat. Dapat tak 100 kali? Tak. Kalau tak dapat, bawa sendiri. Waktu kita kat rumah ke dan sebagainya, buat atau buat berjamaah ke, buat ke rumah ke dengan orang rumah, dengan isteri, dengan anak-anak kan, baca. Ini Nabi. Maka dunia akan datang kepada kamu dengan merendah-rendah. Mudah je kan. Ataupun tak boleh pun tak apalah kan. Bacalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ni Nabi kata ni. Kita cuba kita buat. Pasti di sana ada kelebihan. Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada an yanamu jami'an qafai jama'al qafain summa nafasa fihima wa qara'a qul huwallahu ahad. Selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur mengangkat kedua tangannya, kedua tapak tangannya, lalu ditiup keduanya sambil dibaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu diusap kedua tapak tangannya itu ke muka, kepala dan seluruh badan. Sebelum tidur Nabi selalu buat Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukannya tu bomo. Ni yang slow je. 3 kul baca. Ulama tambah dalam hadis yang lain, ditambah dengan Fatihah, ditambah dengan ayat-ayat kursi, habis dah. Baca suruh raut muka, kemudian naik ke atas kepala, kemudian turun sampai pinggang, tepuk sampai naik sampai kaki. Ini maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini lalu diusap oleh tapak tangannya lalu kemukakan. Dan antara yang disebutkan ayat tentang ayat kursi, siapa yang baca ayat kursi maka sesungguhnya dia akan dijaga pada malam tersebut. Dijaga baik dia, malaikat jaga dia dan sebagainya. Sebab tu orang-orang lama dulu kan, sebab tu serajin amal, benda kecil je tapi beramal dia. Dia dengar je sekali dia buat je. Tu yang kadang-kadang kita nampak, dengar orang kata kan, masuk je, orang pencuri masuk tapi tak boleh keluar. Tu yang disebutkan dia dijaga oleh Allah SWT. Ibrahim bin Hakam daripada ayahnya, daripada Ikrimah, berkata ketika seorang di tengah perjalanan tiba-tiba dia melihat seorang sedang tidur dan orang itu didatangi oleh 2 syaitan. Yang satu berkata kepada kawannya, pergilah pada orang itu untuk merosakkan hatinya. Orang tengah tidur tu, pergilah rosakkan hati dia, kata syaitan kan. Maka telah dekat kepada orang tersebut yang sedang tidur itu, tiba-tiba kembali dia kepada Tuhan, kepada kawan dia, dan berkata dia telah tidur dengan satu ayat yang kami tidak dapat mengganggu dia. Dia ni tidur, sebelum dia tidur dia baca ayat lah, payah lah ni. Dia baca ayat, payah untuk kita ni nak ganggu dia. Maka pergi yang kedua,
tiba-tiba kembali dan berkata, benar kau. Benar apa yang kamu beritahu. Memang payah. Maka pergilah kedua-dua syaitan itu. Lalu orang yang musafir mendekati orang yang tidur dan membangunkan serta memberitahukan kepada apa yang berlaku tadi. Gini-gini orang kasyak dah juga kan. Orang yang musafir ni tahu, nampak syaitan dan sebagainya. Lalu ditanya apakah ia membaca, apakah yang dia membaca. Jawabnya orang yang bangun daripada tidur itu, saya tidak akan tidur kecuali daripada membaca ayat inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy yughshil laili wan nahar yaqrutu hasyatil syams wal qamar wan nujum wa musahharati bil amri la ilaha illa tabarakallahu rabbul alamin. Dibacakan panjang. Tuan-tuan beli kitab Tanbihul Ghafilin, dia tak tulis pula tu ayat berapa ni kan? Dalam ke-8 ayat 860. Nanti saya tanya sahabat-sahabat kita yang boleh tengok ni, sahabat-sahabat yang mungkin hafal Quran, boleh tengok ayat ni. Imran bin Jabir daripada Abu Majlis berkata, siapa yang berasa takut dengan raja yang zalim lalu membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imaman wa hukman najahu Allah minhu. Aku redha. Siapa yang takut dengan raja yang zalim, banyak baca aku redha bertuhankan Allah dan beragama Islam dan bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran sebagai imam petunjuk dan juga hukum, maka Allah akan menyelamatkannya daripada apa atau siapa yang ditakuti. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'an imama wa hukma. Maka Allah akan menyelamatkan dia daripada apa dan siapa yang dia takut. Ada dah disebutkan dalam hadis-hadis ini, dah ada dah rupanya perjalanan doa-doa yang mustajab yang kita kena amalkan. Terutama sekali yang kita dah kumpul dah dalam, atau Imam Hasan al-Banna tadi kumpul dah, kita selalu baca je mak surat tapi tak tahu asal dia kan. Ni asal dia, ni hadis dia. Malik meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id berkata, Khalid bin Al-Walid mengeluh, ya Rasulullah, saya selalu terganggu dan ditakut-takutkan dalam tidurku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadbihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa a'udzu bika min rabbi an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada murkanya dan seksanya, kejahatan hambanya, dan daripada bisikan godaan syaitan. Juga saya berlindung kepadamu Tuhan daripada kehadiran mereka. Disebutkan Nabi SAW, Khalid bin Al-Walid selalu mimpi teruk, diganggu, ditakut-takutkan. Maka Nabi ajarkan kepada kita tekan Khalid bin Walid doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadbihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ada juga disebutkan untuk kita ni menjaga diri kita daripada perkara-perkara ataupun gangguan-gangguan syaitan ataupun makhluk-makhluk Allah. Nabi SAW memegang tangan Muaz
dan bersabda, "Usyika ya Mu'az, la tada minna fi dhuri kullu syaitan." Saya pesan kepada kamu Mu'az, jangan kamu tinggalkan tiap habis semayang membaca ya Allah. Tolonglah aku untuk selalu berzikir dan pelajari peringatan-peringatanmu dan bersyukur kepadamu dan menyempurnakan ibadatku kepadamu. Doa li Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Banyakkan baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Lepas je habis semayang, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir, ala zikrika wa syukrika, dan mempelajari peringatan-peringatanmu dan bersyukur kepada kamu, wa husnul ibadat, dan menyempurnakan ibadat aku. Ini Nabi ingatkan kepada kita, kepada para sahabat, pesanan daripada Nabi kepada Mu'az, supaya kita melazimi doa ini, supaya kita menjadi orang yang sentiasa berzikir, sentiasa ingat, sentiasa mengaji, sentiasa bersyukur, dan sentiasa menyempurnakan ibadat. Jangan kita semayang, jaga sekadar semayang, tapi rupanya kita tak sempurna semayang kita. Baca Quran, sekadar baca Quran, tapi kita tak sempurna baca Quran. Sebab tu kita mengambil kisah Nabi SAW bertadarus dengan Jibril pada bulan Ramadan. Sebab tu cara tadarus, orang baca, yang lain dengar. Macam Nabi SAW, Nabi baca, malaikat Jibril dengar. Malaikat Jibril baca, Nabi dengar. Tu tadarus. Kalau setakat kita tekan cepat je, tu bukan tadarus. Maksudnya baca seorang-seorang tu bukan tadarus, tu tartil. Ataupun Haji ambil juzuk 1, Haji Pak Mat ambil juzuk 2, baca kat rumah, lepas tu kita buat khatam. Tu bukan tadarus. Tu nak habiskan je. Dia kena ada liqah, seorang baca dan sebagainya. Kalau kena tegur tu biasa. Biasalah, kita ni bukan perfect sangat nak jaga semua sekali. Sebab tu kita ni kena rajin baca Quran. Lepas tu ulama ingatkan kepada kita, siapa yang rajin baca Quran pasti tidak akan nyanyuk. Pasti tidak akan nyanyuk. Ialah bila kita rajin baca Quran macam makcik tu hari kan, 3 bulan sekali khatam, 3 bulan sekali khatam. Seronok ada, walaupun dah umur 80 lebih, tapi tak pernah nyanyuk. Sebab bila kita baca Quran, kita nak jaga huruf, kita nak jaga baris, kita nak jaga sambungan tu, kita nak jaga panjang pendek, kita nak jaga tajwid. Semua otak berjalan tu. Otak semua berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf kat mana, wasal kat mana, panjang macam mana, pendek macam mana. Sebab tu nak jaga. Kita nak jaga. Kita katakan antara kelebihan orang yang baca Quran, kata ulama, iaitu orang takkan nyanyuk. Sebab tu tuan-tuan, buat sehabis baik kita dan kita mengaji, supaya kita ni jadi tadi kan, menyempurnakan ibadat kita. Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW jika bangun daripada tidur sentiasa membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mati aku, dan kepadanya aku akan dibangkitkan.
Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita ni tidur ibarat mati. Sebab apa mati? Ialah masa kita tidur langsung tak ingat apa. Tuan boleh ingat tak daripada pukul 1 sampai pukul 5 kita tidur tadi buat apa? Tak ada. Tak ada memori kita, kosong, lost. Itulah keadaan mati. Kemudian tiba-tiba Allah hidupkan balik. Allahu Akbar. Terima kasih boleh hidup. Ya Allah, bang, bangun bang. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mati, dan kepadanya lah aku akan dibangkitkan. Ini itu tuan-tuan rahmat oleh Allah SWT. Ambil zikir kecil-kecil, doa sikit-sikit. Sebab tu bila sebut tentang hidup ni kan, Islam ni ajar kita banyak sebenarnya. Sebab Islam ni ajar kita daripada kita bangun tidur sampai tidur balik, Islam ajar. Daripada lahirnya budak tu sampai je mati talqin pun Islam ajar. Sebab tu orang putih kata Islam way of life, cara hidup. Cara hidup kita. Daripada bangun tidur, celik mata baca apa, kemudian masuk tandas baca doa apa, kemudian pakai baju pun doa, ada doa dia. Doa makan sarapan, ada doa makan dia. Kemudian nak pergi kerja apa tu pun Islam ajar. Nak pergi semayang, toharah, semua Islam ajar. Munakahat, jenayat, semua Islam ajar. Daripada kita lahir sampai kita mati pun Islam ajar nak buat apa dengan orang yang mati ni. Apa talqin pun Islam ajar. Ini fardu ain bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara ni. Untuk kita mengetahui perkara-perkara tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mimpi impian yang menakutkan, maka hendaklah meludah di sebelah kiri 3 kali, lalu dengan membaca a'udzubillah min syarrihi 3 kali, maka pasti tidak akan bahaya bagi dia. Siapa yang mimpi buruk, maka hendaklah meludah sebelah kiri. Mana kiri? Kiri kita. Dengan syarat je. Itu. Kan dengan air liur kan marah pula orang rumah kena sebelah. Macam tu kan. Dan baca a'udzubillahi minasyarri. Aku berlindung daripada keburukan. Ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, doa apakah yang utama? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Tuhan maaf, iaitu ampunan, dan selamat daripada dunia akhirat. Selamat daripada dunia dan juga akhirat. Kemudian dia datang pada hari yang kedua dengan bertanya, apakah doa yang utama? Nabi pun menjawab sama dengan yang utama atau yang pertama. Jawab Nabi, tidak ada beza pada hari yang pertama. Iaitu apa? Yang tadi, minta ampun pada Allah dan selamat dunia akhirat. Hari kedua sama pun jawapan sama je. Lalu Nabi menegaskan kepadanya, jika kamu telah meminta maaf dan sejahtera dunia akhirat, maka berarti kamu telah untung dan bahagia. Hari ketiga dia datang lagi, Nabi tegaskan lagi, kalau kamu dah dapat ampunan daripada Allah, kamu dah bahagia dunia akhirat, nak apa lagi? Nak apa lagi? Dah untung dah tu.
Dah bagus dah tu. Dah dapat pengampunan Allah, bahagia dunia akhirat. Dah lah. Itulah paling kurang doa kita. Sebaik-baik doa. Yang terakhir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, biasanya jika akan bepergian dan menaiki kenderaan, dia akan membaca subhanallazi sahharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah mudahkan bagi kami kenderaan ini, sedangkan kami tidak layak untuk ini, dan kami akan kembali kepada Tuhan. Ya Allah, kau lindunglah perjalanan dan menjaga anak keluarga kami. Ya Allah, lipatkanlah untuk kami bumi ini dan ringanlah bagi kami perjalanan ini. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada kesukaran dalam perjalanan, kekurangan sesudah kecukupan, dan kebingungan sesudah lurus, dan kesedihnya pemandangan, dan buruknya kejadian dalam ahli keluarga dan harta dan anak-anak kami. Ini antara doa yang disebutkan tentang kita nak pergi musafir atau menaiki kenderaan. Subhanallazi sahharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Batu tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, banyak lagi doa-doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Untuk kita amalkan dalam sepanjang hidup kita ni. Kita doa ni untuk apa? Untuk panduan dan juga untuk pertolongan Allah. Allah memang nak test kita. Allah memang suka test, dan Allah suka bila kita test, kita rasa kita ni lemah, Allah suka kita merintih. Allah suka kita merintih. Ya Allah, tolong, ya aku tak mampu lah. Allah suka. Sebab memang kita hamba Allah, memang kita lemah. Allah pasti akan memakbulkan ataupun kurniakan kepada kita apa yang kita ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, kepada aku, sesungguhnya pasti aku akan makbulkan. Sebab tu doa bukan yang angan. Kalaulah kaya kan bagus, kalaulah sihat kan bagus. Tu angan-angan. Doa ni dia ada adab dia. Adab berdoa, kalau boleh lepas sembahyang, tengah wuduk tu kan, lepas sembahyang menghadap kiblat, kemudian buka dengan alhamdulillah, kemudian baca selawat, kemudian baru baca doa, kemudian tutup dengan salat, atau bukan tutup dengan selawat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh walhamdulillahi rabbil alamin. Tu baru kita puji Allah. Puji Allah SWT. Pasti kita akan Allah berikan kepada kita. Buat Nabi SAW berkata kepada Salman Al-Farisi, habis je semayang, Nabi tengok Salman Al-Farisi ni berdoa gila-gila. Kemudian dia kata, wahai Salman Al-Farisi, adakah kamu ni ada hajat dengan Allah? Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, aku ada hajat, aku ada benda nak minta dengan Allah SWT. Jawab Nabi SAW, jika kamu ada hajat, maka dahulukan dengan pujian terhadap Allah, dan sebutlah sifat-sifatnya sebagaimana menyifatkan dirinya. Bacalah tasbih, tahmid dan tahlil. Salman berkata, bagaimana nak puji Allah? Nabi SAW
Cara nak puji Allah, bacalah Fatihah 3 kali. Surah Al-Fatihah 3 kali. Bukan Fatihah. Baca surah Fatihah tu 3 kali. Maka itu pujian bagi Tuhan. Dan baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Maka itu sifat Allah. Lalu membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Dan kemudian mintalah hajat. Mintalah hajat. Fatihah 3 kali, Qul Huwallah 3 kali, kemudian baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barulah kita baca doa kita, kemudian tutup dengan selawat. Ini Nabi ajar doa ni, cara-cara doa kepada Salman Al-Farisi. Waktu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, sampai doa ni pun Islam ajar, Nabi ajar, Allah ajar. Untuk kita beradab, untuk kita ni, bukan sekadar kita cakap je terus kan? Macam kita lah, jumpa orang takkan dia tiba-tiba bang pinjam 1,000. Paling kurang pun kita yang Assalamualaikum, apa khabar, macam mana berniaga, okey tak okey, bagus tak bagus, macam ni lah. Alhamdulillah bagus abang berniaga, boleh bantu kawan-kawan. Tapi itulah, saya ni berniaga macam-macam, semua tak jadi bang, saya ada hajat ni, boleh tak pinjam 1,000? Paling kurang pun dia ada jugalah kan. Itu juga Allah, puji Allah, sebut sifat-sifat Allah, barulah kita ni merendah diri pada Allah SWT. Tidak ada orang lain yang boleh memakbulkan doa kita kecuali Allah SWT. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah, merintih pada Allah. Lebih-lebih lagi pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Kita dah sebut tadi, malam bulan Ramadan ni, semua doa tidak ditolak. Cuma dapat bila tak tahu. Semua akan diterima, tapi dapat bila tak tahu. Esok ke, lusa ke, tahun depan ke, 5 tahun lagi ke, kita tak dapat, anak-anak kita dapat ke, cucu-cucu kita dapat ke. Itu semua ketentuan Allah SWT. Kita pernah dengar kan, esok dekat ada padang mahsyar, ada seorang datang laki-laki, ya Allah, buku report kad ni bukan buku report kad aku ni. Aku tak pernah pergi haji, tapi ni ada tulis haji ni. Aku tak pernah jadi Al-Hafiz, tiba-tiba ada pahala Al-Hafiz sekarang ni. Allah jawab apa? Itulah kesan daripada niat kamu. Itulah kesan daripada apa yang kamu niatkan, apa yang kamu doakan. Ya Allah, aku nak pergi haji, ya Allah, tapi kamu tak sempat nak pergi haji. Ya Allah, aku nak jadi Al-Hafiz, ya Allah, aku nak hafal Quran, ya Allah, dah umur 60 baru nak jadi niat, tapi tak dapat, ya Allah. Tapi dapat, Allah tulis benda baik, Allah tulis niat, Allah tulis dalam buku kita, maka dapat pahala orang menghafal Quran. Itu juga. Dan bukan sekadar niat, jangan salah faham lah, oh kalau gitu main niat je lah, salah tu. Kita ini yang wajib, kita kena buat sungguh-sungguh. Batu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, marilah kita sama-sama beribadat pada malam-malam terakhir, terutama sekali malam, kalau tak dapat pun ambillah hadis Nabi SAW yang Nabi kata bahawa antara malam yang mustajab doa adalah malam hari raya, 2 hari raya. Ulun juga jangan kita sibuk pada malam raya itu dengan benda-benda yang biasa, tapi ambil sikit masa untuk kita ni beribadat pada malam tersebut. Dan yang paling penting, doa kita kena sampai, kena sungguh-sungguh untuk kita ni beribadat kepada Allah SWT, insya-Allah. Marilah kita sama-sama beristighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم وأتوب إليه إلى استني الفردوس أحلى ولا أقوى على النار الجحيم اللهم هب لي توبة وفي ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak masuk syurgamu, namun tak upaya menghadapi api nerakamu. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim. Yang baik itu kepada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, ampunan maaf, kesalahan dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Di akhir ini, marilah kita sama-sama mendoakan sahabat-sahabat kita pada malam-malam yang terakhir ni. Jangan lupa doakan saya, sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua saling mendoa antara satu sama lain. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Sekadar kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, semua kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat seluruhnya, insya-Allah. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih Allah Salatul Asr. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.